Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ini nama dia Penawar Bagi Hati ataupun kitab Tazkiyatun Nafsi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Al-Makki. Di mana kitab ini ditulis oleh seorang ulama kita ni, ulama Nusantara yang berada di Makkah Al-Mukarramah, sebagai sebuah kitab yang menarik, yang membicarakan tentang hati ataupun masalah dia panggil a'malil qulub. Sebab kita atas dunia ni dua amalan. Kita di atas dunia ni ada dua amalan. Satu dia panggil amalan zahir, yang kita duk buat ni. Solat, apa-apa yang kita buat itu dia panggil amalan zahir. Orang nampak, orang boleh tahu dia ni solat tak solat. Tapi satu lagi amalan yang besar yang menjadi paksi kepada penerimaan ibadat kita, iaitu dipanggil a'malul qulub, amalan hati. Di mana amalan hati ini sangat penting kerana dia mahalun nazar. Allah SWT nilai seorang hamba itu apa yang ada dalam hati dia, sama ada dia ikhlas ke, dia tak ikhlas ke, dia buat kerana Allah Ta'ala ke tidak kerana Allah. Tak kiralah dia tulis dengan tulus ikhlas ke tak tulis, maka kita mengatakan itu adalah merupakan ciri-ciri yang besar di dalam ibadat kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak admin Ustaz Amiri dan juga pihak penganjur Pusat Pengajian Al-Quran Z yang memberi ruang untuk menyebarkan ilmu dan dakwah kepada masyarakat ini, di mana saya pilih kitab ini untuk pengajian kita demi untuk menjaga hati kita. Sebagaimana kata di ulama tafsir, tijaratuna ma'allah al-ikhlas fil ibadah. Perniagaan kita untung tak untung dengan Allah Azza wa Jalla bergantung kepada keikhlasan kita. Kalau kita ikhlas, insya-Allah. Kalau kita tak ikhlas, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagi pelajar yang ada buku ni, kitab ini yang saya disarah oleh Abu Anas ni, untuk maklumat para jemaah sekalian, syarah ni ada kelemahan. Masih lagi dalam dia akan diperbetulkan. Siapa-siapa yang jumpa tempat salah, tempat silap, maklumkan kepada kami untuk dibetulkan dalam siri cetakan yang seterusnya, insya-Allah. Tak ada kitab yang sempurna selain daripada Al-Quranul Karim. Yang lain-lain itu banyaklah, salah cetak lah, salah tu salah ni berlaku. Baiklah. Dia panggil Mabadi'ul Ulum. Mabadi'ul Ulum, mana prinsip asas ilmu-ilmu Islam ni dia akan bermula dengan beberapa perkara. Sehingga ada yang mengatakan 10 perkara, ada yang mengatakan boleh direngkaskan lagi. Jadi dalam kitab kita ini, Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala dalam pendahuluan, dia panggil pendahuluan, dia bawa kepada kita 6 perkara yang perlu kita faham. Kata orang, udkhulu min abwabiha. Bila kita nak masuk dalam mana-mana cabang ilmu, mana-mana ruang ilmu, kita kena mula dengan ta'rif, definisi ilmu tu dulu. Ilmu apa nak bincang ni? Ilmu ni ambil daripada mana? Sumber dia dari mana? Dan tajuk perbincangan dia tentang apa? Kemudian fawaid ataupun dia panggil asam, hukum dia dulu. Hukum dia halal ke, haram ke, wajib ke, makruh ke kita belajar ilmu ni. Kemudian kita pergi kepada as-samarah. As-samarah ni maknanya kesan, buah ataupun hasil daripada ilmu yang kita belajar ni. Maknanya kalau kita tahu, oh buah dia tak baguslah, menghabiskan masa je, rugi tenaga kita duk habiskan masa, baik kita buat benda lain yang lebih berfaedah, maka kita mengatakan tak payah buat. Jadi ilmu yang kita belajar ini dia panggil pendahuluan, ketahui olehmu. Tuan Syekh kita rahimahullah dia mula dengan ketahui olehmu, bahawasanya ilmu yang kita nak belajar ini nama dia ilmu tasawuf.
ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu apa? Setengah orang ni bila kata, saya nak ngaji tasawuf ni. Dia mari dengan pakaian yang apa orang panggil selekeh, pakaian yang tak teratur, konon-konon dah zuhud lah, baru belajar tu, baru mari nak mengaji tasawuf tu, dah mula selekeh dah. Kita kata, lah, ilmu ni bukan ilmu selekeh. Ilmu yang kita nak belajar ni ilmu yang besar. Manfaatnya banyak. Jadi Tuan Syekh kata bahawasanya ilmu tasawuf, tulis definisi ta'rif ilmu yang kita nak belajar ni, nama dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf kita dah bincang dalam siri lepas tentang Ibn Khaldun dan juga Syekh Zakaria Al-Ansari membuat kesimpulan. Tapi kita tengok dalam kitab Tuan Syekh kita, dia kata apa? Bahawasanya ilmu tasawuf itu iaitulah pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan ilmu ni, akan segala kelakuan hati. Ilmu ini ilmu yang berkait dengan amalul qulub, kelakuan hati kita. Sama ada kelakuan yang dipuji, dia panggil as-sifat al-mahmudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang belajar ilmu ni kena ada catatan lah. Istilah-istilah ni baru kita rasa menarik. Kita belajar tu kita lebih dekat dengan ilmu yang kita belajar tu. Yang pertama dia panggil as-sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang dipuji. Sifat-sifat yang dipuji. Seperti merendah diri, dia panggil tawadhu'. Kita buat apa kita nak sombong-sombong? Kita ni makhluk yang lemah. Tawadhu'. Dan sabar. Tawadhu', sabar, ikhlas, tawakal, itu dia panggil ilmu yang dipuji. Mana kalau orang ada sifat ni, terpujilah dia. Biiznillah. Ataupun kita nak mengetahui dengan ilmu ini kelakuan yang dicela. Yang dicela, maknanya dia panggil as-sifatul mazmumah. As-sifat al-mazmumah. Sifat-sifat yang dicela pada syarak. Kadang-kadang sifat ni dicela pada syarak, tapi dalam masyarakat simple je. Biasalah. New normal. Kata budak-budak sekarang, new normal. Mana satu orang panggil gaya hidup baru sekarang. La. Gaya hidup baru ke gaya hidup lama, kita sebagai seorang Muslim mesti berpaksikan kepada apa? Mesti berpaksikan kepada hukum syarak. Kalau syarak kata gaya hidup ni diterima oleh Islam, maka terimalah kita. Tapi kalau kata gaya hidup ni tidak diterima, maka dia tidak akan diterima. Tak usah duduk gaya hidup lah. Gaya tak gaya pun, yang penting bagi kitanya ilmu kita berpaksikan kepada syariat. Syariat benar. Baik para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat sekalian. Yang kedua dia panggil faedah. Faedah mempelajari ilmu ni. Apakah faedah kita nak belajar ilmu tentang ilmu tasawuf ni? Kita faedah dia apa? Ini penting dalam hidup kita ni. Dan adapun faedahnya, adapun faedah mempelajari ilmu tasawuf ini, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Apa dia maksud dia ni? Maksudnya hati kita ni, kita dah belajar tadi, ada sifat mazmumah. Sifat yang dicela pada syarak. Sifat yang dicela pada syarak, itu dipanggil sifat as-sifat al-mazmumah. Apa mana sifat yang dicela pada syarak? Mana sifat ni sifat yang tak baik. Sifat tak juh, kata orang. Jadi bila sifat tak baik, maka kita kena hapuskan dia. Kita kosongkan hati kita ni daripada sifat-sifat yang buruk itu. Maka ini dalam ilmu tasawuf dikenali dengan nama at-takhliyah. At-takhliyah summa at-tahliyah. Para pelajar kena tulis. At-takhliyah maknanya kita kosongkan dengan kha. Alif lam ta kha. At-takhliyah artinya kita kosongkan hati kita itu daripada sifat-sifat yang buruk, yang mazmumah. Sifat yang buruk, yang mazmumah, mesti dikosongkan hati daripadanya, tak boleh kita ambil. Tak usah pakai dia. Hapuskan. Bila kita dah bersih, kosongkan, kemudian kita at-tahliyah, mana kita hiaskan hati kita dengan sifat mahmudah, dengan sifat-sifat yang mulia.
Itu Pak ini faedah kita belajar. Bila kita belajar ini penyakit, dia panggil afatun ala tariq, afat, aqabat, macam-macam istilah yang digunakan oleh ulama tasawuf. Afat itu mana penyakit-penyakit dalam perjalanan kita menuju pada Allah. Ataupun aqabat, halangan-halangan yang kita nak sampai kepada Allah. Apa dia aqabat? Aqabat ni mana halangan tu apa? Inilah penyakit-penyakit ni. Cintakan dunia, cintakan kedudukan, cintakan pangkat, cintakan kemewahan yang menyebabkan kita lari daripada landasan kita nak pergi kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Ataupun afat, penyakit-penyakit tadi lah, virus-virus yang menyerang kita ni, virus takabur, virus sombong, virus macam-macam virus lagi yang ada itu, kita mengatakan inilah perkara yang tidak baik bagi kita. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita takut, kita buat ibadat tapi dimakan oleh virus yang melanda hati kita ni, sehingga kan di akhirat esok tak ada pahala kita. Solat, solat, mana pahala? Tak ada pahala, ada riak. Na'udzubillah. Pergi haji kita, penak-penak tawaf sa'i. Sudah-sudah tawaf sa'i, duk ambil gambar, duk update, tunggu orang like, kita tawaf berapa like dapat. Hai, ini juga berbahaya. Jadi kita, salah kau ustaz, kita nak ambil gambar. Ambil gambar kenangan tidak jadi masalah. Tapi duk tunjuk gambar kita beribadat, itu yang kita bimbang. Yang kita bimbangnya takut tercalar kita punya keikhlasan kita kepada Allah dengan menanti orang duk like, orang duduk puji. Allahu Akbar, hebatnya Tuan Syekh, hebatnya Mak Haji, hebatnya Pak Haji, duduk Mekah pula dia, ibadat pula, doakan kami. Jadi macam-macam gangguan-gangguan yang datang itu berbagai-bagai, maka ini menyebabkan kerusakan kepada hati kita, wal'iyazubillah. Jadi kita nak kosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, sifat mazmumah, kemudian kita hiaskan hati kita tu dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dengan sifat yang terpuji, kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada yang ketiga. Dia panggil maudhu' al-maudhu'. Maudhu' ni mana topik, tajuk. Ilmu tasawuf ni dia bincang tentang tajuk apa. Adapun hantarannya, hantaran itu makna topik dia, maka iaitu hati manusia. Fokus kitanya bincang hati. Kita tak bincang bab kaki manusia, kita bincang tempat hati manusia. Daripada pihak kelakuan dan yang datang kepadanya. Mana sama ada perbuatan kita sendiri atau kita menerima daripada orang lain. Jadi hak kita nak buat, kita ikhlas. Kita terima pula dengan tawaduk. Jadi kita, orang nasihat kita, orang bagi pandangan kepada kita, kita terima dengan hati yang tenang, kita terima dengan dada yang lapang, kita terima dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Kita tak mau kita ini dipermain-mainkan oleh syaitan dalam ibadat kita, dalam gerak kerja buat kita. Maka itulah yang dikatakan hati manusia tu, kita nak jaga kelakuan hati, amal hati, dan kita nak jaga juga penerimaan hati kepada yang datang dari luar, supaya hati kita ini tidak sakit, supaya hati kita tidak dilanda dengan berbagai-bagai penyakit yang cukup berbahaya di dalam kehidupan kita. Baik, yang keempat, hukum. Hukum belajar ilmu ni, apa hukum dia? Dan adapun hukumnya, hukum belajar ilmu ni, ilmu tasawuf ni, maka fardu ain atas tiap-tiap orang yang berakal lagi sampai umur, dia panggil baligh. Bagi orang yang ada akal, bagi orang yang baligh, fardu ain dia kena belajar ilmu ni. Ilmu nak bersihkan hati ni. Kalau tidak, naya dia buat kerja, dia buat ibadat, tapi ibadat dia tidak dikabulkan oleh Allah lantaran kerusakan pada sistem orang panggil input output dia punya ibadat itu. Ini bahaya dalam gerak kerja kita. Yang kelima, sumber pengambilan. Kita nak ambil mana tasawuf ni? Dan adapun tempat ambilnya, dengar ni. Adapun tempat ambil ilmu ini daripada Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil daripada Quran, ambil daripada hadis. Adapun yang orang masukkan dalam ilmu ni yang pelik-pelik, mari daripada mimpi orang tu, mimpi orang ni, mari daripada macam-macam dakwaan karamat, dakwaan-dakwaan yang lari daripada landas syarak, kita jangan ambil. Oh, dia kata, ustaz, kalau kita tak ambil yang ni, duk main Quran hadis je,
Tak adalah keistimewaan tasawuf. Tasawuf ni istimewa dia mari daripada sumber-sumber yang pelik-pelik, kita kata lah. Setara mana pelik pun, tak ada orang yang boleh menggugurkan syariat. Kalau ada orang dakwa dia boleh gugur syariat dengan sebab makam dia tinggi, kita larilah daripada dia. Itu bukan label kita tu. Nabi SAW yang paling bertakwa, yang paling warak, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah kata pada Abu Bakar, engkau pergi solat. Abu Bakar, engkau pergi solat. Aku tak payah solat sebab makam aku tinggi. Kita kata la. Tidak mungkin sedemikian. Maka orang yang mendakwa dia boleh keluar daripada syariat, maka ini manusia yang bermasalah. Manusia yang bermasalah. Apa kita kata masalah? Sebab dia mana ada orang boleh keluar daripada syariat Islam. Iaitu yang kelima, sumber pengambilan. Baik para jemaah sekalian. Yang keenam, nama ilmu ini. Nama ilmu ni apa? Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Ada pun namanya ilmu tasawuf. Asal nama dianya ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu mendidik jiwa, ilmu membersihkan hati, ilmu kemudian diistilahkan dengan satu istilah, nama dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu satu istilah yang diguna pakai oleh para ulama yang kemudian, dan dipakailah sebagai satu disiplin ilmu di dalam Islam ini. Kita kata alhamdulillah tidak menjadi masalah nak guna ilmu tazkiyatun nafsi ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersih jiwa dan sebagainya. Yang pentingnya tujuannya nak bersihkan hati daripada sifat yang kotor, sifat yang buruk, dan nak membersihkan jiwa daripada perkara yang tidak baik. Baiklah. Itu 6 perkara yang kita kena belajar. Kata Syekh rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, jadi utama punca besar kita ngaji tasawuf ni apa dia? Iaitulah membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Kita kena ingat, anggota kita yang zahir ini, anggota kita yang asah ini menjadi entrance, menjadi pintu masuk kepada sifat-sifat yang buruk. Pintu masuk kepada maksiat dan mungkar dalam kehidupan kita. Jadi ini punca anggota yang kacau ni. Supaya ada ia, jadi bila kita kawal anggota kita yang ada 7 perkara ini, kita kawal dia supaya tidak dimasuk melaluinya sampai merusakkan hati. Itu dia panggil kawalan. Akta kawalan dia panggil. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Sifat kecelaan. Maknanya kita nak jaga anggota kita ni jangan sampai tercela kita punya perbuatan. Dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Tuan-tuan ingat. Dikendaki, mana Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala, dia kata 7 anggota ni kita mesti jaga, mesti kawal dia satu persatu. Iaitu yang pertama, mata. Dia mula dengan pandangan mata. Mata kita tengok, nampak macam berkenan. Kedua, telinga. 3, lidah. Biasanya mata tengok dulu, telinga dengar, lidah cakap. Yang keempat, perut. Yang kelima, faraj. Yang keenam, 2 tangan. Yang ketujuh, 2 kaki. Ini dia panggil anggota yang zahir, yang menjadi pintu masuk ataupun punca kepada kerusakan hati. Jadi kita kena kontrol ni dulu, kena kontrol yang zahir ni. Nanti lepas pada mukaddimah pendahuluan ni, Tuan Syekh kita rahimahullah dia akan bawa satu-satu. Dia akan bawa dengan setiap penyakit, setiap anggota tu dia akan bincang apa faedah dia, apa bahaya dia, dan apa yang patut kita kawal dia supaya kita tidak terjebak dengan
dengan penyakit-penyakit yang berbahaya ini, supaya kita tidak terjebak dengan penyakit yang berbahaya ini, para jemaah sekalian. Kalau terjebak, kita akan rusak nanti, kita akan binasa nanti, wal iazubillah. Baiklah. Dan hendaklah engkau, tuan saya bagi peringatan, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Jadi Allah Ta'ala beri anggota kita nikmat yang besar. Dan iaitu segala anggota engkau. Anggota kita adalah merupakan nikmat yang Allah beri kepada kita, para jemaah sekalian, yang wajib atas engkau memeliharanya. Kita kena jaga dia daripada salah guna. Kita kena jaga anggota kita, jangan salah guna. Allah beri mulut pada kita. Mulut ni untuk makan, untuk berzikir, untuk berkhutbah, untuk beri nasihat, untuk bercakap, menyampaikan hasrat. Tapi jangan salah guna. Mulut untuk mengumpat. Mulut untuk nak menggigit orang. Itu dia panggil, kita mesti jaga memeliharanya daripada perkara yang tidak baik dan mensyukurkannya. Bagaimana cara kita nak syukur dengan anggota-anggota kita yang ada ni? Kita ada tangan. Tangan kita ni alhamdulillah kuat. Tidak kena stroke ataupun mati sebelah, kata orang. Jadi tangan kita ni lah kita menulis yang baik. Kita holorkan sedekah-sedekah. Kita bantu orang susah. Itu. Tapi kalau kita salah guna, kita tampar orang dengan tangan, boleh je. Tapi maka itu dia panggil salah guna. Salah menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan dia. Jadi kita kena, dua anggota yang kita ada ni, kita kena syukur, kita kena jaga dia, dan kita kena syukur nikmat yang Allah ada. Berapa ramai orang yang hilang tangan? Sekarang ni pula macam-macam penyakit ada. Sihat walafiat, tiba-tiba kaki kena potong. Allahu Akbar. Ada juga orang yang hilang dia punya penglihatan, tak nampak mata. Ada orang yang hilang pendengaran, ada orang hilang percakapan. Jadi macam-macam ada. Selagi kita ada anggota ini ada di tangan kita, maka kita kena guna dia, kita kena jaga dia, kita kena syukur dia. Maka jika tiada memeliharakan akan dia, mu tak jaga baik-baik anggota ini, nascaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau. Semua anggota kita akan menyaksikan, menjadi saksi ke atas kita. Bila? Di akhirat esok, pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin yang selalu kita baca itu, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Seal. Tutup mulut. Mulut ni dalam tafsir surah Yasin yang kita dah bincang dulu, dia nak bercakap lagi di akhirat esok. Di akhirat esok dia nak bercakap, nak kelentung lagi, nak bercakap saya tak buat. Akhirnya Allah kata al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kita seal, kita tutup mulut dia tu. Jangan benar dia bercakap. Kemudian kedua tangan mereka memberitahu kami. Tangan yang bercakap. Sekarang ni dah ada unsur-unsur tangan bercakap ni. Tuan-tuan kena ingat, zaman kita ini banyak tangan bercakap daripada mulut. Duduk sebelah-sebelah gini pun tak cakap. Okey. Kawan tu sebelah pun angguk. Tangan dah mula bercakap. Ini gambaran nak pergi ke akhirat esok ni. Allahu Akbar. Dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka sudah usahakan. Ini ayat Quran ni Allah SWT letak kepada kita satu perkara yang kita kena insaf dan kita kena sedar bahawa kita di akhirat esok, kita akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan mulut kita bercakap dulu. Bila mulut dah mula nak kelentung, bila mulut dah mula nak main orang panggil main tak baik, ketika itu Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu, kami tutup mulut mereka. Allahu Akbar. Jadi sekarang ni dengan ada gadget-gadget dalam poket tuan-tuan ni, kita nampaklah bahawa gambaran yang Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita hari kiamat esok ada di sini. Pelan-pelan dia mari. Dulu kamera.
Bila mari kamera video-video ni, kita pun nampak, oh macam manalah dalam surah Az-Zalzalah tu. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Buat baik, nampak. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Oh, bila mari video di depan mata kita, oh kata ini dia. Ini puncanya. Ini alatnya. Itu alat teknologi Allah Azza wa Jalla yang diguna oleh malaikat, bukan macam alat teknologi yang dibuat oleh Jepun, di China buat oleh China. Jadi kita kena sedar, inilah anggota-anggota kita. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Ingat baiklah. Atas dunia itu kita sembunyi, kita buat orang tak tahu, tapi telinga kita jadi saksi, mata jadi saksi, tangan jadi saksi. Maka Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak mahu mereka ini, anggota-anggota kamu menjadi saksi di akhirat, saksi buruk, jangan buat benda buruk. Ini surah Fussilat ayat 22. Saya selalu mengulangi kata-kata ahli tasawuf juga ahli fikir. Mereka mengatakan suratan amalan. Yang kita nak baca di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari akhirat esok, kitalah penulisnya. Suratan amalan. Yang kita nak baca pada hari akhirat esok, kitalah penulisnya. Kita nak baca apa depan Allah esok? Nak baca yang baik-baik, nak baca yang molek-molek, nak baca yang tenang, kita buat atas dunia yang tenang-tenang. Jaga anggota kita, syukuri anggota kita, jangan buat benda yang tidak baik. Tapi kalau kita nak baca perkara yang menyusahkan kita di akhirat, buatlah benda yang tidak baik. Wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala perkara yang menyusahkan kita di akhirat. Baiklah, sebagai penutup kepada mukaddimah ini, kata Tuan Syekh, kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia. Mana anggota kita duduk sekali dengan kita. Pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 fasal. Tuan saya dia guna bahasa dia lah. Maknanya segala maka saya akan sebut, saya yakni pengarang kita ini akan sebut 7 fasal bagi segala anggota yang 7 tersebut. Jadi Syekh kata insya-Allah kita akan sebut satu persatu. Nanti dalam bahagian satu nanti perihal 7 anggota. 7 anggota dia akan mula dengan mata. Kemudian satu-satu kita ambil 7. Apakah kelebihan dia, bagaimana kita nak jaga dia, bagaimana kita nak mensyukuri dia, bagaimana kita nak kawal supaya dia tidak menyusahkan kita di akhirat nanti insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita dalam mukaddimah ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam perihal 7 anggota. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7 dalam siri akan datang. Kita akan ambil satu persatu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.